menuliskan kajian tindakan. So saya baru nak tulis, nak je tulis kejap lagi. Ada siapa-siapa nak tanya apa-apa? Okey, tak ada Okey, tarik nafas. Okey. Semua dah sedia dengan pen dan kertas? Tadi kita sedia minda je kan. Sekarang ni kena ada, mungkinlah kalau cikgu yang suka catat. Okey. Kalau yang suka, ada orang suka dengar, tak apa. Untuk pemakluman juga kita ada buat rakaman kan Cikgu Yati. Nanti insyaAllah saya boleh cuba kongsikan dalam YouTube saya ke perkongsian ni balik untuk dengar lagi sekali Cikgu Ana membebel dalam Jom Buka Minda. Okey. Kalau dah bersedia kita teruskanlah ya. Sekarang dah pukul 10. Okey. Kita tengok apa ada dalam, macam mana nak mula. Okey, dah dapat sesuatu tadi. So bukanlah kata dipaksa engkau dipaksa, aku terpaksa apa tu. Tapi kita nak cuba, mungkin kita mula fikirkan sesuatu. Sekarang ni nak mula kajian tindakan macam mana? Dah nampak macam best juga tu. Buat kajian tindakan ni boleh pergi sampai international. Dalam rumah pula tu hantar video je. Alah, video senang je, TikTok pandai. Anak saya jam 4 pun dah pandai TikTok, dia ajar saya je. Saya yang tak nak ajar, takut nanti terlebih pandai dan seronok pula. Sebab saya tak pandai pun nak explore. Lagi seronok klien lagi, cikgu ni bukan boleh ingat cuti ni. Okey, kita tengok ni Okey, sebenarnya kajian tindakan ni saya suka buat. Sebenarnya yang saya pernah masuk pertandingan 2014, 2020, 2018, 2020, 2021. Kajian tindakan tu dia ada format-format dia, refleksi pengajaran lalu lah. Cuma yang baru-baru ni saya tengok dalam, saya ada join IPG, Kolokium IPGM, okey? Kolokium Institut IPGM, Institut Pendidikan Guru Malaysia. Masya Allah, terlintas apalah, lupa kejap. Okay, so saya tengok sebenarnya nak menulis kajian tindakan ni tak payah banyak-banyak step pun. Cikgu ambil yang penting ataupun macam mana cikgu nak menulis, sampai at the end tu cikgu boleh suggestkan, bincangkan dapatan cikgu tu kepada orang lain. Dia bagus ke, dia boleh ditambah baik ke, atau dicadangkan untuk orang lain teruskan dengan idea yang lebih kurang sama. Okey, dalam ni saya buat 5 langkah. Dalam 5 langkah ni dia ada adik-adik dia lagi kecil-kecil kat bawah tu. Okey, saya saja je buat kat situ. Ri, ra, ladap. Saya dulu masa kecil memang saya suka buat cerita perkataan yang senang nak ingat tu. Macam dulu sekolah-sekolah kan kita, cikgu nak bagi formula apa-apa, cara-cara 7 nama pelangi kan. Dia ada susunan dia kan, color tu. Takkan kita nak ingat semua tu, kadang-kadang tak boleh. Kita buat formula yang kreatif lah, ikut suka cikgu kan, supaya kita mudah ingat. Ada 5 step, ri, ra, la, dap. Saya tulis tu. Bukan sedap pun perkataan tu, tapi dia kadang-kadang tak sedap tu kita senang ingat tau. Ri tu refleksi, ra tu rancang, L tu laksana, DA tu dapatan, P tu perbincangan. Okay, cikgu ingat. Okay, ingat 5. Okay, kita tengok apa ada dalam setiap ni. Minta maaf, slide saya memang tak ada bunga-bunga kat situ, berinfografik bagai. Biasalah, cikgu pun dah tua, cikgu buat cara tua dulu. So kita terima seadanya. Harap yang penting perkongsian tu dapat ke tak. Okay? Okay, macam mana cikgu nak buat refleksi ni? Setiap hari cikgu menulis refleksi kan? Refleksi tu bila berlaku di akhir kelas, bukan berlaku di akhir kelas, dia berlaku sepanjang kelas. Tapi cikgu bila dah murid balik baru tulis, ataupun cikgu lupa nak tulis pun, cikgu nampak, katalah hari tu cikgu nampak ada something tau, ada idea tau, cikgu cepat-cepat tulis sebenarnya. Supaya idea tu tak hilang. Idea yang kita nampak apa-apa tu, dia 3 hari je tahan, lepas tu dia hilang, habis kajian tindakan. Contohlah kan, ni cuti sekolah kan. Cikgu tak ada lagi kan, tak dia masak dah hari ni rasanya, apa dah, 10 Okay, katalah cikgu fikir nak buat apa ni tengah cuti ni, ada lagi 2 minggu kan. Cikgu KV cuti seminggu je tau. So saya tu sebab saya dah mula fikir benda lain ni. Saya nak share something supaya saya di sekolah, walaupun saya di sekolah, saya ada something nak share dengan cikgu-cikgu. Okay,
katalah kamu cikgu-cikgu semua ada cuti lagi 2 minggu dan cikgu rasa macam takkan dah lah nak jalan pun bahaya kan dalam suasana macam ni. So cikgu duduk rumah, cikgu boleh mula pegang pen dan kertas, menung kejap kat depan laptop. Jangan menung kat rata-rata tapi dah bersistematik, kita dah buat persediaan. Rasa ada something. Bila dengar Cikgu Ana cakap ni, saya rasa saya ada banyak benda tapi saya tak sempat catat. Okay, sekarang cuba refresh balik dan cuba keluarkan balik sikit-sikit apa benda yang pernah terlintas menarik dan buat kita rasa kalau saya boleh buat sesuatu, benda tu, budak tu mesti lagi best. Contohlah. Okay, macam ni lah. Saya tak nak kongsi banyak-banyak lah ni sebab saya dah slot 3. Dalam slot 3 nanti baru saya akan share pengalaman saya buat kajian tindakan yang macam mana saya mula dengan refleksi sampai perbincangan tu. Tapi dalam ni saya nak bagi roughly apa yang macam mana cara cikgu nak mulakan tu. Refleksi awal ni cikgu perhati. Perhati dulu tingkah laku kanak-kanak tu macam mana. Kadang-kadang ada tingkah laku yang luar biasa. Kita rasa budak dia macam lain daripada yang lain. Apa pasal dia jadi macam ni? Contoh saya baru ni dalam cuti ni ada seorang ibu datang kepada saya, dia bawa anak dia autism. Dia kata kat saya, cikgu boleh ke terima anak saya ni? Anak saya ni lain pada yang lain. Saya kata apa yang dia lain? Dia autism. Saya nak pergi sekolah khas jauh. Sekarang ni saya nak pergi sekolah lain macam cikgu tak berapa nak suka. Takut tak boleh kawal urus dia. Saya kata apa masalah dia? Masalah dia boleh dah kenal huruf. Dia kata okey, dah tak ada masalah buat tu. Cikgu repair sikit lagi je kalau macam tu. Dia baru 5 tahun. Anak tu ada dengan saya sekali dengan ibu tu. Dia duduk masuk pram biasalah kan. Dia pergi sana, dia pergi sini ambil itu, ambil ini, budak-budak kan. So normal lah. So saya sembang dengan mak dia kata cuma dia ada masalah pengurusan diri. Pengurusan diri macam mana tu? Maksud dia kalau nak berak dan kencing, dia tak cakap. Tengok-tengok dah settle kat kelas. Saya pun tak apalah. Nanti saya nak balik fikir. Nanti saya nak kena buka kitab lah. Okey. Saya nak kena fikir ni macam mana saya nak menghadapi 2022. Saya ada seorang budak yang macam tu. Saya rasa saya akan ambil dia. Tak apa, dia cikgu lain tak nak, saya nak. Saya nampak ada banyak kajian saya nak buat dengan dia sebab saya nampak itu satu idea baru untuk saya. Sebab saya tak pernah deal dengan budak autism yang macam tu. Sebab sebelum ni memang saya ada budak autism tapi dia biasa-biasa, dia boleh urus diri. Tapi bila saya dapat autism yang masalah urus diri tu, dia kata yang lain okey sebab dia tak boleh genggam macam kita. Mulut dia tak boleh buka suap macam kita. Normally children kan dia adalah dia punya saraf, saya kata maybe berkaitan dengan saraf dia, psikomotor dia, apa benda lah. Saya pun tak test lagi budak tu kan. Saya cuma test dia sikit je hari tu dalam kelas saya. Dia kenal colour, dia boleh cakap bahasa Inggeris. Wow, amazing. So saya rasa okay tak apa. Saya kata saya ambil dia. Saya rasa ada something. Mungkin rezeki saya kot ataupun macam mana nak jadi kat saya betul ni. Saya nak cuba tengok apa yang itulah, itu cara melihat idea tu. Sebenarnya saya tak cakap tu. Refleksi awal guru tu. Cikgu tak ngajak ni, idea dah datang lah. Sebab kita baru ni, baru tengok macam tu rasa ada something ni. Mungkin dia akan datang bawa saya satu penulisan tajuk baru pula sebab ini kes special lah. Kes special, saya jarang ambil ada budak yang macam tu. Sebab saya memang buat inovasi mengurus diri di awal tahun. Lepas tu saya kata kat mak dia, inovasi saya nyanyi. Sambil nyanyi dia buat. Lepas tu mak dia kata, dia memang suka nyanyi budak ni. Saya kata okey, macam masuk je. Maksud dia saya nampak cuti ni saya kena cipta lagu-lagu lain. So sebelum dia datang saya kena siap sedia. Sebab mak dia kata dia suka nyanyi, dia boleh cakap bahasa Inggeris dan dia dah pandai kena huruf. Cuma dia mengurus diri je. Kalau cikgu ada cara macam mana dia sangat ni lah kan. So saya kata okey, saya pun bukannya Tok Bomoh ke kan. Wah pandainya, jampi-jampi hebat sangat tak. Tapi saya pun nak buat kajian tindakan lah kat murid tu. Saya nampak idea macam tu, okey. Ada ya, nanti kita boleh share cikgu pun Aisyah Hamid ya. IQ tinggi, betul dia pun sebenarnya kan tak lama nanti dia pun lagi cepat baca. Dia IQ tinggi tapi dia ada masalah tu je, saraf tu. Memanglah mungkin macam lalu dia orang buat macam terapi apa tu kan. Itulah nak kena jadi doktor pula pergi buat kajian macam mana function semua-semua tu, sel-sel dalaman tu pula.
Okay, so nampak kat situ macam mana cara saya fikir untuk refleksi awal. Ni belum terima budak, bila dia datang esok ni kedua kajian lain pula So saya tak tahu lah macam mana. Saya anggap tu sebagai rezeki saya. Saya tak anggap tu sebagai alamak habislah nak mengajar hak lain, hak tu berak dalam kelas. Alamak macam mana ni nanti dia kencing. So saya kena bersedia macam mana saya nak kawal budak. So saya dah nampak dah. Saya akan teruskan inovasi pengurusan bidik darjah tu dengan cara yang dah ke arah lain pula, ke arah menghadapi kanak-kanak autism tu ya. Okey, dan apa tadi ya? Murid tantrum, tahu kan tantrum ni dia kalau dia dah nangis, dia baling. Saya dulu murid tantrum tu dia terajang cikgu, terpelanting saja, nasib saya tak mengandung. Kalau tidak memang boleh terkeluar dalam kelas tu. Sebab itulah cikgu ni lembek je sebenarnya. Tapi kita kena jadi kuat lah melalui semua-semua ni lah. Itu sebab ramai orang tak suka cikgu pra kot Sebabnya rasa macam tak tahan lah nak lalui benda-benda ni. Tapi sebenarnya yang mana yang dah jadi cikgu pra tu sebenarnya yang terpilih yang Allah nak bagi pahala lebih tu. Dengan kesabarannya tu Okey. Tingkah laku. Okey, pemerhatian ni macam-macam boleh tengok, sama ada kita nak fokus pada tingkah laku dia, sikap dia, dia punya pembelajaran dia, macam-macam isu boleh. Saya suka tengok tingkah laku sebab dari tingkah laku tu kadang-kadang dia mungkin dia berpunca daripada background family ke ataupun dengan rakan sebaya ke atau pengurusan bidik darjah cikgu bermasalah pun boleh efek pada tingkah laku. So kita nak tahu diri kita macam mana kesediaan cikgu, kita tengok budak-budak tu macam mana penerimaan dia orang pula. Okey, contohlah masa saya sekolah lama saya dulu sebelum saya masuk ke KB, ada masalah ke dengan network saya? Tak ada, okey Tak ada. Saya cakap macam dengan saya syok sendiri je. Inilah dia dunia online. Saya tak jawab. Okey, terima kasih respon tu. Okey, contoh macam ada prasekolah, dia ada satu kelas, so dia samakan murid 4 tahun dan 5 tahun dan 6 tahun sekali. Ada prasekolah dia ada 2 kelas, mungkin dia buat pengasingan ataupun dia memang amalkan campur 5 dan 6 tahun. Okey, sebab saya bila saya masuk mula-mula sekolah posting murid saya ada 2 kelas. So kami bincang-bincang, kita buat asing lah cikgu. Cikgu ambil murid 5 tahun, saya ambil 6 tahun. So pada tahun tu saya memang ambil murid 6 tahun. Saya ambil dia, daripada 5 tahun saya dah ajar dia, dah boleh semua dan sesuai nak ke 6 tahun. Bila dia masuk 6 tahun, semua murid lama lah yang asal kan, 5 ke 6 kan. Tapi tiba-tiba datang murid baru 2 orang. Sama je pattern dia, pendiam, pemalu, tak nak bergaul. Cikgu panggil buat macam dengan mata je, kalau orang Kuala ni kata mata je. Dia buat tak tahu, buat no hand, buat don't know je. So saya pun rasa macam mana ni, murid lain dah boleh kena huruf dah, saya dah nak cikgu kira nak apa, start enjin jalan bergear je, nak bagi terus baca kan, so kata KB dan sebagainya. Tapi bila datang yang baru ni, so macam pengurusan saya macam saya kena tukar strategi. Sebab takkan kita nak tinggal dia pun 6 tahun pula tu, dia bukan baru masuk tu sebab dia 5 tahun, dia 6 tahun. So saya rasa macam nak kena bagi lebih ke perhatian. Okey, kita tengok macam mana ini cara saya berfikir lah. Okey, sebenarnya saya cuba mengenal pasti isu dalam masalah yang berlaku tu. Masalah tu apa sebenarnya? Masalah tingkah laku kanak-kanak semasa awal tahun. Mungkin sebab dia baru, dia belum menyesuaikan diri dengan kawan-kawan, so dia macam pasif lah. Mungkin bila dia dah okey, dia akan jadi kanak-kanak normal lah kan. Cuma bila saya tengok cikgu ni, dia kira awal tahun tu yang mana yang dah kenal cikgu terlepas, dia nak speak je. Okey, tapi bila datang macam ni cabaran lah ataupun satu rezeki. Rezekinya inilah hasil lah satu kajian tindakan saya tentang sosialisasi. Masa tu tahun 2014 ni cerita ni. Tapi kita buat kajian tindakan, dia bukan menyelesaikan masalah semasa tau. Masalah semasa dan akan datang. Sebab kajian kita akan sentiasa di-refresh, di-modify lagi, sebab kita tambah budak lah ni, dia bukannya seronok belajar secara ni dah, dia dah besok BDI, dia nak cikgu buka video, YouTube je, TikTok je, dah lain kan. So, tapi dia bermula dengan benda yang sama, isu yang sama, tapi dia makin upgrade. So, cikgu, kadang-kadang inovasi atau kajian tindakan cikgu tu, dia pakai lama, boleh tahan lama. Okay, tengok situasi tu macam mana.
Macam di sini saya tengok masalah tingkah laku kanak-kanak prasekolah awal tahun. Ini memang masalah transisi dari rumah ke prasekolah. Okey. Di situ saya nampak ada dua masalah. Bila dia pendiam, tak berkomunikasi semua tu, dia masalah inilah masalah komunikasi dan sosialisasi. Kalau kita buka dalam kurikulum kita muka surat 5 depan-depan tu, memang ada fokus KSPK sendiri memang nak melahirkan kanak-kanak yang mahir berkomunikasi dan bersosialisasi dengan yakin. Sebab apa? Kita nak lahirkan murid yang boleh menghadapi cabaran, menyelesaikan masalah, berkeinginan untuk belajar dan bersedia untuk pergi ke tahun 1 kan. So kalau masalah ini tak diselesaikan pada awal tahun, cikgu akan menghadapi masalah ni sampai ke murid akan menghadapi masalah ni sampai dia seterusnya. So sekarang ni isu dia cikgu kena cuba buat sesuatu macam mana nak selesaikan masalah murid ni. Okay. Itu cara cikgu fikir isu lah. Okay. Next. Okay, macam mana nak selesaikan? Di situ saya tengok apa benda yang saya nak selesaikan. Macam tadi saya sebut prasekolah banyak isu. So cikgu boleh fikirkanlah apa yang cikgu ada, apa yang cikgu nampak banyak masalah tapi cikgu tak cuba selesaikan. Sekarang cikgu dah boleh mula fikir bagaimana nak memilih isu yang sesuai. Isu yang sesuai tu mestilah yang cikgu rasa saya boleh buat bagi dia okey, ataupun saya dah selesaikan masalah tu tapi saya tak pernah menulis pun. Itu yang rugi. Cikgu boleh menulis semula dengan bimbingan yang saya boleh bagi bimbingan sedikit yang sesuai. Cikgu boleh menulis semula isu-isu yang cikgu dah selesaikan sebelum ni. Sebab mungkin bila cikgu dengar ni, cikgu kata, oh banyak dah masalah murid dah selesai. Dia tak boleh tu, saya buat macam ni boleh. Lepas tu saya gunakan teknik-teknik ataupun bahan tu, guna pula pada the next pelajar. Okey, berkesan kan. So cikgu boleh menulis benda tu. Itu kajian tindakan cikgu. Walaupun dia dah lepas tapi tak dikongsi kan. Apa kata cuti ni boleh mula ambil yang dah berlaku tu, jadikan permulaan cikgu. Sebab idea dah ada. Cuma cikgu repair sikit je. Saya boleh bantu macam cara nak repair tu Okey, macam contoh kat sini tadi saya sebutkan fokus spesifikkan isu ikut tunjang. Mungkin isu cikgu tu ada dalam tunjang-tunjang dalam prasekolah. Kita ada banyak tunjang. Nanti cikgu tahu kan tunjang kita tu ada bahasa. Kalau bahasa mungkin masalah murid pelat ke, murid tak boleh menyebut huruf S. Tiba-tiba orang lain bila dia sebut S dia malu, dia menangis. Macam mana nak buat ni? Dia tak boleh lah yang tu. Tapi cikgu mungkin ada caranya. Kat situlah cikgu kena baca, mengkaji sikit lah, buat nama pengkajian kan. Cikgu mungkin boleh google je macam mana nak mengatasi masalah pelat. Mungkin ada kajian-kajian lain yang dibuat di Malaysia yang memang mahir, yang macam mana nak menunjukkan, macam mana nak menyelesaikan masalah pelat tu Contohlah, kalau kemanusiaan, keterampilan diri. Okey, keterampilan diri ni sebenarnya kita nampak macam mana cakap nampak macam senang nak nilai. Dalam IPPK tu, instrumen pentaksiran tu kan, cikgu-cikgu faham tu kan, IPPK, nampak macam senang je nak menilai. Boleh je dapat 3 kan, dia punya tahap penguasaan tu kan, prestasi tu kan. Tapi kita kalau disuruh memikirkan macam mana nak macam mana nak cakap kalau BM kita tahu okey dia boleh mengenal huruf A. Macam tu kan, macam senang kita tu. Tapi kalau untuk keterampilan diri ni nampak macam senang tapi sebenarnya dia ada cabaran dia. Sebab dia macam abstrak. Tiba-tiba je dia dah boleh menguasai itu. Tiba-tiba je tanpa dia sedari. Oleh itu kebanyakan cikgu dia ambil keterampilan diri tu sebagai sisipan. Tunjang sisipan. Padahal dia tunjang utama tu, ada dalam 6 tu. So kita tak boleh tinggalkan dia, terpinggirkan dia. Dia tak boleh jadi sisipan pun. Dia sebenarnya diajar sebagai solo tunjang yang untuk subjek tunjang keterampilan diri. Sebab kadang-kadang cikgu kata tak payahlah ajar ni dah boleh dah ajar terkena emosi marah, sedih semua tak payah. Memang nampak dia bolehnya, dia boleh pamer dah tu. Dia nangis tu, dia sedih dah tu. Kalau dia tak faham jaga cikgu tu, dia keliru dah tu. Tak boleh macam tu. Sebenarnya cikgu kat sini sebenarnya ada banyak idea yang best tau dalam tunjang tu. Saya sendiri mengkaji tunjang keterampilan diri dan saya ada modul saya. Itulah daripada modul tu lah saya keluarkan balik elemen modul tu. Saya boleh buat beberapa modul kecil lain. Beberapa penulisan lain. Sebab dalam tunjang keterampilan diri tu dia ada elemen sosial dan emosi kan.
Sosial emosi tu banyak. Apa dia, nantilah saya boleh share nanti kalau sesuai. Ada, saya buat lagu tu dalam inovasi saya fokus keterampilan diri tu. Dari situ kalau ikut dia ada berapa, 13 lagu tentang mengurus diri semasa awal tahun. Dan saya nampak lagu-lagu tu berkesan dan saya keluarkan, saya bahagikan pula lagu-lagu tu kepada 3 balik. 2, interpersonal dengan intrapersonal. So saya kaitkan pula dengan teori-teori yang berkaitan dengan sosial emosi lah, Daniel Goleman, multiple intelligence pun ada pakai interpersonal dengan intrapersonal dan sebagainya. So maksud dia kat situ, kalau cikgu berfikir, dia akan berkembang daripada satu cabang, dia akan bercabang-cabang dan cikgu harap menghasilkan satu kajian tindakan. Rupanya cikgu betul menghasilkan 13 kajian tindakan. Tapi saya tak adalah buat sampai 13 sebab tak cukup masa. Sehari ada 36 jam pun tak cukup. Sebabnya yelah kita ada banyak masa klien sebenarnya. Itulah masa klien tu cikgu faham-faham lah. Kadang-kadang kita kata macam mana dia boleh buat tu sampai banyak-banyak. Kenapa? Aku tak mulakan pun tak boleh buat apa pun sebab kita mungkin kecelaruan membahagi masa. Yang tu cikgu kena renung-renungkan dalam diri macam mana nak mengurus diri balik supaya masa tu macam ni lah, macam cikgu cuti. Ambil spend sikit untuk jalan-jalan dengan anak, family, tapi curi-curi sikit untuk berfikirkan benda ni. Mungkin masa tengah jalan-jalan tepi pantai ke, okay, tak salah pun kat situ. Bercuti juga. Saya suka kat tepi pantai, saya dapat ilham lagi mencurah-curah. Seperti deruan air tu dia datang. Okay, ni saya tak tunjuk lah benda ni semua cikgu pra sekolah faham. Inilah dalam ni, kalau ni ada 6. Di dalam 6 tu dia keluar lagi cabang dia. Sains teknologi ada 2. BM ada 3. Ada BM, BI, bahasa Cina, bahasa Tamil. Perkembangan fizikal estetika dia keluar lagi 2. Tu tak termasuk PKJR, 3R, apa lagi? Pendekatan projek dan macam-macam lagi lah. Cikgu lupa dah sebut sebab banyak sangat dah cabang-cabang dalam SKPK ni. Okay. Kita berbalik pada kisah tadi tu yang macam mana saya dah jumpa isu dia. So saya kena, macam mana kita nak rancang? Kita dah ada isu. Kita dah ada idea sebenarnya, dah ada isu tu. Kita nak plan. So plan dia sekarang macam mana saya nak rancang? Saya nak selesai apa sebenarnya? Okay, saya tahu murid-murid saya ni semua dah pandai tapi yang datang ni dia kosong, dia tak pernah pergi sekolah. So saya kena ambil macam mana saya nak plan supaya saya boleh dia cepat pandai baca, ABC, kena huruf, boleh pegang pensil, boleh bersosialisasi. So jadi kerja macam saya kena buat something lah bagi, tak maulah macam kita terleka, kita tak adil lah, kita duk fokus pada yang ni, yang sebelah lagi terabai. So kita nak, kat situlah kita merancang macam mana nak urus masa supaya tak ada siapa yang tercicir, tak ada siapa yang terabai, pengurusan kelas pun teratur, aktiviti pun okey, sama-sama okey lah, teratur juga okey. Dan saya juga saya juga plan macam mana saya nak urus masa. Rancang mesti ada juga cara nak mencapai kan. So macam sebab kita at the end tu kita nak mencapai kemahiran 4M untuk murid-murid termasuk penakul. Dan adakah saya mampu? Tanya diri kita, boleh ke saya buat seorang benda ni? So saya rasa saya tak mampu nak buat macam ni. Saya kena, siapa nak bantu kita ni? PPM kita lah, boleh tolong PPM kan, dia boleh bantu cikgu. Okay, so alhamdulillah kalau PPM membantu sangat rezeki lah untuk cikgu. So boleh bincang macam mana saya buat macam ni, you buat macam tu. Saya bantu dia orang kenal huruf, PPM cikgu tolong bantu macam mana nak tolong dia baca. Dia dah pandai KV dah, nak ajar dia sikit lagi supaya dia boleh baca. PPM ajar yang tu. Kita kongsi-kongsi pahala lah contoh. So kat sini cikgu kena plan lah. Sebab kita nak menjayakan 2 orang je lagi. Kalau ini sukses, yang lain semua akan okey. Dan bagaimana saya nak jadi guru yang adil, kita kena kaji juga. Kadang-kadang tak adil pula, duk kisah dia je, hak ni terabai, so susah kan. So itu antara yang difikirkan semasa nak mulakan menyelesaikan isu tadi tu. Okay, masih dengan isu tadi, so saya pun menetapkan 2 je matlamat utama saya. Tak payah banyak-banyak. Yang tadi tu persoalan. So kita baru rancang, kita baru fikir nak buat apa kan. So sekarang ni kita ada 2 je objektif yang kita nak highlightkan, iaitu macam mana kita nak bantu dia bersosialisasi.
Sebab kalau dia dah boleh bersosialisasi, dia dah boleh masuk dengan suasana sekolah macam ni, cikgu macam ni, murid macam ni, ada mainan gitu, main boleh bergaul, so saya rasa benda-benda lain dia akan mudah. Okay, dan bila dah macam itu, saya nampak saya kena buat satu kaedah yang boleh bantu dia cepat sikit. Kalau lambat nanti murid lain pun kena ikut sekali lambat pula kan. Okay, disebabkan itu, okey, sebelum tu saya pun kena ada strategi, nak tengok macam mana, nak tengok bila. Sebelum, okey katalah sebelum murid tu macam tadi tu, dia datang dengan keadaan dia yang pasif, tak mau bercakap, pendiam, pemalu dan sebagainya. So kita nak buat kajian ni, kita nak perhati sebelum dia macam mana. Sebelum dia macam tadi tu, selepas tu jadi macam mana. Selepas tu lah hasil. Okey. Cikgu Ana di sekolah mana? Saya daripada Kuala Vocational. Okey, saya lupa, saya nak promosi sikit. Promosi apa tak? Ramai orang tak tahu Kuala Vocational ada prasekolah. Kan? Ada orang tak tahu. Saya banyak pergi di Kuala Kangsar pun. Saya pergi jalan-jalan, kadang-kadang dia orang tanya, cikgu ngajak mana? Saya cakap lah Kuala Vocational. So dia orang ingat saya pensyarah pendidikan kanak-kanak. Saya kata tak, saya ajak prasekolah. So sebenarnya di Malaysia ni ada 6 Kuala Vocational yang ada prasekolah. Okay. So dan saya percaya mereka ada dalam ni. Ada tak dalam ni kawan-kawan dari KV yang lain, KV Setapak, Cikgu Alis, Ilai Didik yang suara lemak merdu tu, Cikgu Alis, dia daripada KV. Tu dengan suara tu, Cikgu dari KV Sungai Petani, Cikgu ada 5 ke 6. Okey, terima kasih ya. Yang bertanya, sebenarnya memang ramai tak tahu. Tanah Merah, yes, Cikgu Tanah Merah. Dengar tu suara dia tu? Ada 5, saya pernah lupa. Setapak, Gombak, Sungai Petani, Tanah Merah, Gerik. Alamak, rakan saya dari KV Gerik pun ada. Okey cikgu, terima kasih sebab bertanya. Okey, strategi yang tadilah macam mana nak buat sebelum dan selepas, nak guna kaedah apa. Bila kajian ni dia memang ada kaedah. Sebenarnya kan, kalau lah cikgu pernah terdengar kawan-kawan yang baru belajar ataupun yang sambung belajar lah. Memang ada ramai cikgu pra yang buat master, PhD, saya tahu ada ramai juga. Dan mereka selalu sebut tentang kajian ni, metodologi, kuantitatif, kualitatif. Sebenarnya untuk buat kajian tindakan, tak payah pening kepala, tak payah guna apa istilah tu. Saya saja bubuh dalam ni saja saya nak tunjuk ada istilah-istilah yang buat cikgu rasa malas lah buat kajian tindakan. Apa benda nak kena hafal pula istilah apa-apa, tak payah. Dalam kajian tindakan kita tak pakai pun nama kuantitatif ke kualitatif. Tetapi saya sebutkan di sini dalam bahagian analisis tu, cikgu nampak yang elemen yang ketiga tu analisis, nak menilai kualitatif ke kuantitatif. Sebenarnya just nak bezakan je. Cikgu punya kajian ni kajian kualitatif atau kuantitatif. Macam tadi saya suka buat ayat pakai perkataan-perkataan yang senang saya nak ingat. Kualitatif tu adalah kajian yang berbentuk kena hurai, temu bual. Data dia macam mungkin kamu nak tahu tentang keberkesanan produk kamu. Kamu tanya PPM lah dalam kelas kan, dia nampak hari apa yang cikgu buat dalam kelas. Tanya PPM, katalah PPM bantu cikgu. Dia nampak setiap hari cikgu guna benda tu dan tanya pandangan dia, nampak okey tak? Dulu Amin ni dia datang lain kan, sekarang nampak lain kan? Maksud dia produk saya ni macam okey lah kan? Itu adalah dapatan temu bual cikgu dengan orang lain. Cikgu tak boleh syok sendiri nilai. Saya rasa tu, itu sendiri cikgu rasa okey tapi cikgu kena proofkan dengan orang lain. Mungkin tanya bapa, ibu bapa dia, kalau benda tu boleh dinilai di luar bilik darjah. Contohnya nak tahu anak saya macam tadi kan, dia bila kawan dia balik, dia lagi aktif lah. Bila kawan dia ada, dia pasif. Tanya mak dia pula, kat rumah dia macam mana? Itu data temu bual dengan ibu. Tanya dia beberapa lagi, adakah dia dengan adik-beradik dia macam tu? Kalau orang datang rumah dia macam mana? Kalau dia duduk seorang kat rumah macam mana? Kat situ kamu boleh nampak murid ni something untuk dikaji. Pergi je kat Google, tulis kat situ. Tingkah laku sosial, tingkah laku emosi ke apa. Type je apa yang terlintas di fikiran cikgu, cuba baca. Mesti ada something kat situ yang akan menerangkan tentang kenapa murid tu macam tu. Kalau berkaitan sosial emosi, kalau nakkan bahan pandangan apa-apa yang berkaitan sosial emosi, bertanya saya juga.
InsyaAllah saya ada bahannya sebab saya pendidikan kanak-kanak dari UPSI memang saya kaji tentang didik hibur kanak-kanak prasekolah semasa awal tahun untuk tunjang keterampilan diri. Okey, saya bangunkan modul yang ada lagu-lagu untuk mengurus diri di bilik darjah. Yang tu aku pun tengah tajuk lain. Banyak yang tajuk depan ni ada 14. Okey, so macam mana kita nak tahu ni kualitas data kita ni kualitatif ke kuantitatif? Senang je, saya buat macam ni je. Kalau kualitatif, saya sebut kuali. Kuali tu data dia kan nak goreng-goreng tu. So kita ingat goreng, kita ingat kuali, kita ingat benda alat untuk menggoreng. So data kita tu lebih kepada huraian. Huraian tu cara kita goreng lah tu. Kita memerhati murid tu. Kalau kita nak perhati murid tu, kita tahu dia ni ada masalah bila macam tadi tu dia di rumah dengan kawan dia pesih, dia balik kawan balik dia okey. Kita perhati tingkah laku dia, bukan kita perhati saja-saja. Kita kena mesti ada checklist dari segi macam mana, bila tu macam tadi saya kata tu, bila dia dengan mak dia macam mana, dia dengan cikgu macam mana, dia dengan kawan macam mana. So kita buat satu senarai semak yang sesuai. Kalau susah-susah sangat, Google je tulis senarai semak tingkah laku. Sekejap lagi ada je benda tu. Sebab benda-benda macam ni dah dikaji oleh orang lain. Cuma kita bila buat kajian tindakan, kita dalam fokus dalam bilik darjah, kita tak payah nak pening-pening nak cipta instrumen bagai, nak cipta soal selidik semua, tak payah. Ambil je yang mana ada tu. Kita kalau sesuai dengan apa yang kita nak perhatikan, kita buat kajian ke arah benda yang nak diperhatikan tu. Kan senang macam tu. Sebab kadang-kadang cikgu prasekolah ni dia rasa macam tak reti lah nak analisis, nak SPSS lah. Tak payah SPSS, pakai Excel je ataupun pakai kalkulator je. Sebenarnya simple sangat. Bila dah buat baru kita tahu. Okay? Tak tahu tanya, okay? Tapi itulah dalam ni kalau nak tanya boleh tanya. Okay, saya tak mahu sebut yang ni sebab yang ni ada dalam slot saya yang ketiga. Tak kira ulang sebab yang ni bila saya dah memilih murid ni, saya cuba buat intervensi kat dia. Intervensi ni rawatan lah, dia ada masalah, kita nak selesai masalah, kita buat macam mana. Tu macam intervensi kita gunakan. Saya tak nak sebut yang ni sebab saya nak sebut dalam slot 3. Sekarang dah pukul 10.41, okay. Pelaksanaan, okay, pelaksanaan pun ada dalam slot 3 juga. Masa kita slot 3 tu kita menulis. Saya rasa cikgu pun dah faham kat sini mengapa saya perlu menyelesaikan. Okay, kenapa kita nak kaji isu tu yang kita pilih tu? Mesti kita nak buat penambahbaikan, nak meningkatkan murid tu pencapaian daripada tak okey jadi okey, untuk lebih tambah kefahaman ke, kemahiran ke, penguasaan apa-apa ke. Okey, ataupun nak test diri cikgu sendiri, cikgu punya pengajaran berkesan ke tak, test kat murid. Okey, kaedah-kaedah yang cikgu ada tu. Okey, dan sebenarnya daripada isu tu tadilah kadang-kadang akan keluarnya inovasi cikgu ataupun kaedah baru, amalan pembelajaran amalan bilik darjah yang bagus tu, terbaik tu. Okey. Okey, nampak tak kat situ something? Dan dapatan. Yang ni pun saya tak nak sentuh sini sebab saya akan bincang lagi sekali di slot 3 nanti. Okey. Dan apa berlaku sekiranya kita yang ni saya nak terangkan sikit. Try, fail, success. Cikgu dah semangat ni nak cuba. Cikgu dah cuba, cikgu dah tulis, cikgu dah buat kajian. Cikgu dah katalah cikgu nak menyelesaikan masalah murid tu dia tak boleh nak cikgu dah buat satu produk lah nak menyelesaikan masalah murid tu. Bila cikgu cuba, kali pertama cuba macam tak berkesan. Tapi bila cikgu tak berkesan, cikgu akan buat penambahbaikan. Bila buat penambahbaikan, kat situ cikgu nampak produk ni bila repair sikit macam ni, dia jadi lagi okey. So kita ulang lagi sekali dapatan tu. Bila kita menulis dapatan kajian pun kita akan jadi macam percubaan pertama macam ni. Fail, success. Kalau fail, plan B. Plan B okey, sukses lah. Kalau plan B tak okey, next plan C. Tu namanya kajian tindakan. Cikgu memikir, cikgu mengkaji, cikgu buat kajian tu, cikgu yang bertindak untuk menyelesaikan benda tu. So dia mungkin akan jadi, macam saya dulu pun nak menghasilkan kajian ni, saya buat dua teknik, saya buat dua cara. Plan A dengan plan B. Plan A tak boleh pakai, plan B. Tak boleh, dia orang kata kalau tak ada plan, tak boleh pakai juga plan B, ada banyak lagi. Ada plan C, D, E, F, G sampai Z. Saya rasa bench tu yang cikgu produk bench awal tu banyak sangat kan, tak sukses. Tapi kita think positif lah, okay.
Dan kajian tindakan ni sebenarnya adalah kajian yang terhasil daripada tindakan anda. Sebab cikgu yang sendiri fikir isu tu, cikgu yang nak selesaikan. Dan okay, saya nak share sikit sebenarnya. Barasi format. Ada yang bertanya saya, sebenarnya dia confused. Macam tadilah saya sebut mula-mula tadi, dia confused sebenarnya macam mana kajian tindakan ni dia ada, kalau dia pergi belajar dekat penceramah tu lain, dia banyak ceramah tadi lain kan. Tadi saya dah sebut sikit benda tu kan. Sebenarnya dia tak salah pun. Kalau kamu macam cikgu baru ni, cikgu dah share, ada join satu Malaysia Action Research Network. Dalam tu ada banyak nak panggil apa sekolah tu boleh lah, ada pelbagai kategori, ada cikgu, ada pensyarah, ada dari universiti swasta, daripada luar negara. Dia macam dah jadi international dah. Dan dalam tu pun ada iklan-iklan macam mana nak publish kajian tindakan. Kalau berminat nanti boleh PM saya boleh bawa cikgu masuk dalam tu, masuk dalam grup tu beramai-ramai. Nanti cikgu masuk dan explore sendiri apa dalam tu, sebab dia ada banyak hebahan terkini tentang macam mana nak tulis kajian tindakan. Tapi cikgu nanti akan pening sikit lah, sebab bila kita tengok level universiti tulis kajian tindakan, dia nama penyelidikan tindakan. Dan kadang-kadang dia pakai lah istilah-istilah yang cikgu akan rasa risau tu, statistiknya, kualitatif, kuantitatifnya, metodologinya, SPSS. So benda tu kadang-kadang kita rasa macam tak nak lah dengar benda macam ni, kita ni nak santai-santai je. So kita masuk kajian tindakan biasa-biasa je. Macam saya buat kajian tindakan santai-santai je. Santai tapi sampai. Tu yang penting, okay. So kalau kita nak buat kajian tindakan tu, macam ada satu tu yang saya jumpa dalam laman tu lah, MARNET nama dia, Malaysia Action Research Network tu, MARNET tu. Namanya Pecha Kucha. Sedap kan bunyi dia? Saya duk, itu hari mula-mula saya dapat nama kaedah tu, kaedah kajian tindakan secara Pecha Kucha. Saya duk ingat macam mana sebutan dia. Susah sangat kuch-kuch hotahe lah. Okay, sebab susah lah nak ingat mula-mula lah, tapi sekarang lama-lama dah okay. Okay, Pecha Kucha ni dia lagi sempoi tau. Dia macam kita ambil je satu, katalah kita dah buat kajian tindakan tentang produk something yang menyelesaikan masalah something. So kita just mungkin kita ambil gambar, beberapa keping gambar, kita join sekali, kita collagekan dia jadi satu slide, dan kita explain anything tentang produk tu. So tak ada slide kedua ketiga tu, tak payah, ada satu je. Tu kaedah Pecha Kucha. Kucha Okay, tak apa. Nanti untuk siapa pening-pening saja cikgu nak share, sebab maksud dia kajian tindakan ni dia tak terbatas dengan step tu, format tu. Standard dia tak ada standard format yang mesti itu je, tak ada. Dia boleh ada 5 step tadi tu boleh. Okay. Yang refleksi tu kita masukkan dalam pengenalan. So dalam pengenalan ada refleksi. Okay, nanti slot 3 saya akan tunjuk cara menulis. Sekarang ni saya rasa lah sepatutnya cikgu dah dapat idea macam mana nak kenal pasti isu, macam mana nak gambaran nak menulis tu ada apa. Ni sebagai pengetahuan asas untuk cikgu mula fikirkan yang seterusnya lah apa nak buat. Okay, ada yang angkat tangan nak tanya apa tu? Mana dia tu? Sekejap Okay, memang sisi soal jawab tu boleh buat tanda soal jawab. Siapa nak tanya? Boleh tanya? Dulu. Cikgu Lee Yen Tiang ada angkat tangan ya? Ada apa-apa soalan untuk ditanyakan? Okey, cikgu masuk buka muka, saya nak tengok. Barulah kita bersoal jawab face to face kat dalam ni. Cikgu tanya apa tadi kat mana? Terima kasih. Belum habis lagi. Ini baru perkongsian. Kita dah slot lagi satu menulis kajian tindakan. Sila duduk, jangan lari. Ada lagi satu ada apa-apa soalan tadi? Kat mana soalan dia? Boleh teruskan nak tanya? Buka sound tu, cikgu nak dengar. Dr. Siti Rana tadi ada yang bertanya soalan. Tapi saya percaya soalan tu dah pun terjawab tadi oleh cikgu. Sebentar saya lihat semula. Cikgu Nur Huda kalau tak silap saya. Okay. Terima kasih Nur Huda. Nur Huda sahabat saya. Cikgu Nur Huda bertanyakan tentang terbaik tu.
bagaimana nak kenal pasti masalah tadi, tapi saya rasa telah pun dijawab. Ada dalam mengenai pasti isu. Dalam ni saya rasa ada banyak sahabat-sahabat saya yang ada selalu duk PM tepi untuk semakkan apa macam mana nak menulis kajian tindakan ni, saya buat betul ke macam ni. Saya kata bagi je saya semak. So saya tengok betul tak betul tu sebenarnya gitulah cikgu ni, kadang kita risau. Tak ada apa yang salahnya. Bila benda tu menyelesaikan masalah, betul lah tu. Itulah kajian cikgu. Tak ada yang salah pun sebenarnya ya. Okey, kalau ada soalan, okey. Siti Zaleha nak tanya apa? Silakan. Boleh tanya, memang sesi soal jawab. Okey, ada pertanyaan daripada Cikgu Nur Faiza Muhammad Fuad. Cikgu Ana, kita wajib masukkan semua skill kemahiran ke dalam bahan inovasi kita? Kita kena masukkan semua kemahiran. Sekejap. Kita perlu masukkan semua kemahiran. Kita wajib masukkan semua skill kemahiran ke dalam bahan inovasi kita? Okey, soalan yang daripada ni tadi, kita wajibkan masuk semua kemahiran ke dalam penulisan kajian tindakan? Jawapan dia tak semestinya dan tak payahlah banyak-banyak. Nanti pening nak menganalisisnya, nak menilainya macam mana. Ambil satu je. Contoh, kita nak tengok kemahiran dia, katalah murid tu awal tahun dia tak pandai pegang pensil. So kita fokus cara menyelesaikan masalah dia nak memegang pensil. Mungkin ada orang pegang pensil, mungkin kita rasa kita boleh selesaikan masalah orang lain, murid lain dalam masa 2 minggu dia boleh pegang pensil. Yang ni 2 bulan tak boleh lagi. So itu satu kemahiran yang kita fokus kemahiran motor halus murid tu. Mungkin kita perlu cipta beberapa teknik-teknik rangsangan motor halus dia. Supaya at the end tu dia boleh pegang pensil juga walaupun dia lambat sikit. Mungkin dia ada masalah-masalah lain, boleh berbincang dengan ibu bapa dia. Sebab kita tak tahu macam contoh tadi ada murid yang contoh autism tu, saya tengok dia masalah pengurusan diri dia tu dari segi itulah. Dia tak boleh pegang, dia tak boleh makan nasi sendiri contoh sebab mak dia kata jari dia dia tak genggam macam kita. Dia nak jatuh, dia pegang akan jatuh. Tapi so kat situ kita kena latih dia dengan aktiviti-aktiviti motor halus. Mungkin cikgu boleh fokus lebih kurang bagaimana merangsang bagaimana melancarkan dia punya tu otot-otot ke, merangsang tangan jari-jari dia tu, motor halus dia tu, perkembangan motor halus dia tu dengan teknik apa. Cikgu boleh nama sikit teknik cikgu tu supaya nampak bombastik sikit, nampak mahal. Maksud dia bukan kita maksud dia ada orang dia buat kajian tindakan. Tanya Cikgu Nafi, dia pun pandai bab tu sebenarnya. Cikgu Nafi kan, kita namakan produk kita ataupun teknik kita tu ada nama. Macam contoh saya buat satu kajian sosial emosi saya dengan prasekolah. Saya namakan teknik tumis, TUMES. Apa benda teknik tumis tu? Dia orang kata cikgu ajak tentang masak ke, dia orang ingat tumis apa benda, tumis buat kari ke apa ke. Saya kata teknik tumis, okey, apa dia yang dimasukkan teknik tumis? Teknik tumis ni untuk apa? Saya kata ini untuk memperkenalkan kemahiran mengurus diri awal tahun. Contohnya so beratur, saya sebut je tajuk lagu saya, murid nyanyi siap dah beratur. Sebab saya tengok pada awal tahun kita nak suruh murid beratur ni kadang-kadang saya rasa berbulan juga suruh beratur, dia tak akan dapat yang tegak lurus macam askar tu. Wow, jenuh lah tu macam tu kan. Dapat beratur duduk diam-diam pun dah okey. Sebabnya kadang-kadang biasalah sambil beratur dia cuik kawan, lepas tu sekali kawan tampak dia, lepas tu sekali dia lari kejar tak jadi beratur. Tapi dengan contohlah ni masih saya lah, saya nak cerita tadi tu, jawapan soalan tadi tu fokuskan beberapa kemahiran kan. Jangan banyak-banyak kemahiran. Dalam teknik tumis saya, contoh dia ada T tu untuk tahu, mengurus, tahu emosi, tahu ataupun kenal emosi. U tahu boleh urus emosi. Ada orang dia tak faham macam mana urus emosi. Kalau murid nak urus emosi tu bukan kata murid prasekolah ni yang tua-tua macam kita ni pun ada masalah urus emosi. Yang tu siapa faham dia tahulah. Maksud dia dia cepat marah-marah.
Itu tak boleh urus emosi. Kalau kita tengok remaja hari ni kan, kalau tegur sikit je, ambil tu baling pecah almari. Tu tak boleh urus emosi tu. Benda-benda tu kita kena ajar daripada kecil. Daripada prasekolah lah. Kalau cikgu tu sebabnya bila kita tengok generasi alpha ke dah apa alpha sekarang ni dulu XY, cikgu dah generasi XY dah jadi alpha dah sekarang ni. So generasi yang ICT dia, dia lain macam sikit. Dia cepat marah, bukan apa, kita tegur dia je. Pukul berapa nak berhenti main game tu, siap. Dia tak kira mak ke, adik ke, abang ke, siap. Kena tak kira. So kita nak mengajar mereka mengurus emosi ada dalam tu. So kemahiran tu, kemahiran mengurus emosi je, tak payah campur tu. Satu je. Kalau buat banyak-banyak takut tak terbuat nanti. Tapi kalau macam saya buat tu simple-simple, nyanyi-nyanyi je. Boleh. Tapi kita tengok pada keadaan lah, kesesuaian lah. Ada soalan lagi? Kejap saya nak tengok soalan je. Apa dia tu? Ya, ada format tertentu. Soalan siapa tu? Cikgu Zaleha tanya ada format tertentu ke untuk menulis kajian? Ya, ada. Dalam slot 3 nanti saya akan kongsikan. Kejap saya kongsi yang tu kejap lagi Okey, ada satu soalan tu dia tanya Cikgu Cikgu Syarina. Hai Syarina Johor ke tu? Hai Ina. Okey, Ina baru pindah tu dia daripada Kuala Kangsar. Dia kata melibatkan lebih belas orang. Macam mana nak isu, jika satu isu yang nak dikaji melibatkan lebih daripada seorang murid, contoh 2. Kita ambil dua-dua ke? Kita bandingkan ke? Atau hanya fokus pada seorang saja? Okey, kajian tindakan ni dia dalam bilik darjah macam saya buat hari tu 2 je. Yang bermasalah tu katalah murid ni ada 2, masalah dia sama. Satu isu sajalah kita selesaikan untuk 2 tu. Tapi kalau murid tu seorang ni isu dia lain, ada 2 orang isu lain-lain, dapat 2 kajian tindakan kat situ sebab hasil dia lain-lain. Nak perbandingan, jika nak buat perbandingan dia mesti isu sama. Kita nak compare, murid ni dia sama-sama, katalah murid tu dia sama-sama datang pada awal tahun tu. Macam kes saya tadi tu ada 2 orang tau. Tapi isu dia sama. At the end, pencapaian dia tu mungkin boleh jadi perbandingan jika kita nampak pelajar A dengan B tu berbeza pencapaian dia. Boleh? Saya itulah. Sorry saya ni dah buka kamera handphone, saya dah pasang ke lain. Muka dah sengit ke sana. Okey. Okey lagi? Ada soalan lagi sekejap? Kaedah dan kasih dia kaedah periksa ni. Okey, sebenarnya satu lagi ada yang tanya saya tu soalan dia macam soalan Syarina tapi sebab kita dalam kelas kita katalah ada 25 orang. Tapi kita nampak yang bermasalah tu, yang menimbulkan isu tu 2 orang. So kita fokus isu tu, tapi kadang-kadang kita nak menyelesaikan isu tapi dia efek pada murid lain tau. Itu satu advantage, maksudnya teknik cikgu bukannya selesaikan 2 isu, 2 murid tu, dia selesai satu kelas. Lagilah bagus. So maksud dia cikgu jangan risau, jangan susah hati. Sebenarnya apa yang cikgu tanya tu, saya melalui pengalaman yang sama dan saya akan kongsikan benda yang cikgu tanya tu sekejap lagi. Okey? Berapa lama masa untuk buat kajian tindakan? Okey, berapa lama masa tu sebenarnya bergantung kepada tempoh nak menyelesaikan masalah. Kalau kita dah nak menyelesaikan, katalah kita bajet dalam saya nak murid ni boleh pegang pensel 2 minggu. Kita cuba dengan cara ada orang beli pakai penyepit baju buruh klip dekat jari budak tu, letak pensel macam tu, dia boleh ni. Kita cuba, itu plan A. Nampak tak jadi. Buat tu seminggu nampak buat dia menangis je, tangan dia berbekas, dia tak selesa. Kita cuba kaedah getah. Saya tengok ada siapa tu dia beli, memang ada cikgu inovasi yang hebat-hebat kat luar sana, dia jual macam getah rubber bands ke getah ke, mak dia buat inovasi lagi. Mak dia bagi idea kat kita. Macam ni cikgu saya buat kat anak saya. Dia ambil getah rubber band ikat tu, dia buat dekat pensel, sambung dengan jari anak dia. So kita cuba pula yang tu kat sekolah. Nampak okey tak? So kalau nampak yang tu okey,
mungkinlah kita kata, kita tak boleh jangka berapa lama selagi masalah tu tak selesai lah. Kalau boleh kita mestilah nak selesai cepat supaya kita menulis. Dan semasa kita buat melaksana tu, dalam proses melaksana tu, memang dia ada tempoh tertentu, tapi dia tak ada kata mesti disiapkan dalam 4 bulan, mesti disiapkan dalam 3 bulan, tak ada. Dia bergantung kepada cikgu dah cuba berapa kali, berkesan tu sampai bila dah berkesan, finding itulah teknik yang terbaik, amalan cikgu, itulah cikgu punya jangkanya, mungkin 2 bulan, mungkin 2 minggu, tak apa, itu tak ada halangan apa-apa. Kita tak boleh kata saya, sorry saya tengok ke lain. Kita tak boleh kata kajian tindakan tu mesti 4 bulan siap. No, dia tak ada limit sebenarnya. Ada orang dia buat kajian tindakan, last sekali sekolah dah tutup, dah tak siap kajian tindakan. Habislah, tak siap lah. Okay, maksud dia kita kena sentiasa ada pemurnian penambahbaikan supaya at the end tu kita dapat something, dan bila kita test pula pada okay, saya dah buat satu benda ni, solution dia bagus, saya nak cuba kat pelajar kamu pula. So kita test kat orang lain dan dia kata betul lah cara, jangan guna suruh dia test pula ke plan A, B, C kamu tu. Plan C tu yang the best kan, ambil plan C, cuba kamu test. Kamu rasa budak kamu yang tak boleh pegang pensel tu 2 minggu boleh tak dengan cara ni? Dia kata betul lah kau punya teknik ni bagus. That kajian tindakan. Nampak? 2 minggu dah siap. Nampak kat situ? Okey, lagi soalan? Cikgu Kong. Ya, boleh. Seorang pun boleh. Kalau seorang tu yang special, seorang tu lah. Kalau 5 orang tu yang special, 5 orang tu lah. Nanti kita tulis lah pelajar A, B, C, D, E. Kalau 5 orang, kita tengokkan. Hari ni dia datang sekolah macam mana. Kena nak kaji emosi lah. Kita buat senarai semak sikit. Okay? Tapi cikgu nak selesaikan isu macam mana? Cikgu nak selesaikan isu pada orang murid tapi semasa pelajaran murid tulis situ. Cikgu buat kuasa murid. Apa murid yang dikaji tu biasa dan tidak terasa. Nanti akan berkesan kepada datang komiti. Tu Cikgu Hanafi pun ada explain tu, betul? Memang dia akan efek biasanya lah sebab kita nak selesai masalah. Kadang-kadang dia tempiah tu dia kena. So masa dalam perbincangan nanti, masa dalam penulisan kita dalam kajian tindakan yang last tu, nanti kita akan ceritakan walaupun asalnya plan kita nak selesai dua orang je masalah dia, tapi tempias tu terkena. Maksud dia hak mana yang bukan semua 2 orang tu je passive, sebenarnya ada juga yang moody dia lain macam kan, dia ada kesan dia. Nanti kita tengok dalam slot 3 Oh nak tengok kajian tindakan saya boleh? Saya kena buat grup Telegram lah. Sebab susah nak ni kan. Dia kena in group lah. Nanti saya create satu Telegram. Saya boleh share bahan-bahan dan kita buat sesi soal jawab dan coaching. Siapa tak faham boleh. Saya boleh bantu. Cikgu Hanafi pun ada pengalaman. Cikgu Hanafi pun boleh bantu. Nanti kita tengok rakan-rakan dalam ni, ada banyak rakan-rakan JU saya yang geng-geng negeri Perak ni ada. Yang negeri lain pun ada ni. Saya tahu ada yang lain-lain juga. Yang biasa ada pengalaman, kita boleh sama-sama bantu. Kajian emosi untuk sasiah dan emosi, yes, keterampilan diri. Dia tak boleh bertahan lama. Macam nak cakap saya rasa benda tu dia tengok juga pada jenis intervensi cikgu. Contoh macam saya buat teknik nyanyi tu. Maksud dia lepas pada saya dah ada inovasi saya teknik nyanyian tu, dia jadi satu peraturan tu, saya rasa mudahkan urusan kerja saya. Saya sebut barisan cantik, dia orang nyanyi, siap. So cepatlah beratur kan. Benda tu okey, dia berlaku dalam kelas bilik darjah, okey, tetapi yang jadi tak tahan lama tu tahu kenapa? Tiba-tiba pandemik berlaku, semua orang duduk kat rumah BDR, mak dia tak adalah nak ajar buat beratur macam tu. Anak dia seorang je kat rumah. So benda tu jadi alamak, dah tak best kan? Kita rasa dah tak boleh praktik dah. So bila saya cuba ubah suai juga. Bila buka sekolah, murid dah datang dengan keadaan SOP-nya tak boleh sentuh-sentuh. Sebab kita nak nyanyi tu dia sentuh. Angkat tangan, luruskan barisan, kaki rapat, mulut tutup. So dia ada sentuh lah, sentuh bau nak bagi barisan tu cantik dan kemas kan. So bila kita dah ada SOP, saya repair sikit lah lagu tu. Saya tanya murid saya, kita repair tak lagu ni? Dia pun lah cikgu, mak kita repair. Kita nak buat lagu apa? Saya bincang dengan murid saya, macam mana nak merepair. Kami sama-sama mencipta lirik lagu. Nampak mereka dah matang sebab cikgu itulah cikgu kan hari-hari ajak murid cikgu berfikir. Lama-lama mereka mencik pada cikgu.
Okey, boleh, tak ada masalah sebenarnya. Tapi dia kadang-kadang pandemik ni memberi kesan banyak lah. Kita nak banyak aktiviti yang kita boleh bercakap tu, tapi kita cuba cari apa isu yang sesuai dengan pandemik ni pula untuk buat kajian tindakan. Ada macam-macam. Cuba duduk diam-diam fikir. Nanti saya akan sharekan Telegram. Saya tak buat pun lagi. Grup Telegram. Nanti saya share melalui JPN ke ataupun ni nanti boleh masuk Okey, itu saja. Okey, kita rehat 2 minit. Boleh? Sebab sebenarnya saya dah seksi soal jawab saya sebab saya ingat cikgu tak tanya, so saya nak tanya dan saya nak jawab lah. Tapi ada benda yang cikgu tanya dan cikgu tak tanya, saya tunjuk kat sini soalan saya dan mungkin boleh bantu juga cikgu yang nak tahu Tak jadi rehat lagi, nanti sekejap kita sambung sikit soal jawab ni. Apakah tujuan bahan BBM yang dihasilkan dicipta? Okey, ada orang bila kita dah katalah dalam inovasi kita dah buat produk, so kita kena ceritalah sikit produk tu buat daripada apa, bahan terbuang ke, bahan apa ke, kos dia macam mana, so kelebihan dia apa, kena cerita sikit. Ada ruang bahagian tu, dalam bahagian perancangan pelaksanaan tu cerita sikit. Teknik tumis, apa benda teknik tumis, macam mana dia boleh menyelesaikan masalah sosial emosi. Kalau kita pakai tu jadi macam mana pengurusan kelas tu, kita cerita sikit. Kalau benda tu dah pernah ditest masuk pertandingan, kita ceritalah benda ni walaupun dulu masuk pertandingan yang kajian tindakan, sekarang ni dah dicuba masuk inovasi. Boleh cerita benda tu dah di-upgradekan sampai dah masuk inovasi. Contoh so kena ada sikit langkah-langkah lah bagaimana mencipta bahan tu. Supaya orang penilai ke siapa-siapa baca dia tahulah benda ni memang dilaksanakan dengan teratur, terancang, sistematik, bukan dia main-main redah-redah saja dan siap. Dia buat sesuai dengan keperluan yang nak diselesaikan tu. Okey, ni soalan ni saya tanya, saya jawab. Semasa melaksanakan tindakan penyelesaian di atas, adakah saya akan menghasilkan atau mencipta? Ini soalan lebih kurang tadi. Yes, sama kita cipta, kita rasa keperluan untuk mencipta, kita ciptalah dan kita cuba macam contoh menyelesaikan masalah kemahiran komunikasi dan sosialisasi tadi tu. Kita cuba buat satu kaedah permainan supaya budak boleh main dan dia dah boleh bercakap, dan mungkin permainan tu bila sesuai dengan permainan tu kita jadikan dia kad emosi ke, kita letaklah nama yang macam best sikit supaya ada trademark nama kita. Cikgu ni kajian dia sosiokat. Cikgu tu teknik tu. Oh, Cikgu Hanafi dah tahu dah kajian tu yang popular dengan nama apa tu, contohlah. So macam tu lah lebih kurang dia ada nama dia khas. Sebab contohlah adalah masa tahun lepas kot ada pelajar-pelajar daripada KV, dia orang datang kat saya untuk projek tahun akhir, mereka kena buat satu kajian inovasi. Projek tahun akhir ni at the end tu dia orang akan cerita inovasi tentang prasekolah sebenarnya. Sebab mereka pendidikan kanak-kanak kan. Tapi nama produk dia panjang-panjang. File, contohlah pengurusan file apa benda panjang nama dia. Kata kenapa bubu nama macam tu? Shortcut sikit. Shortcut kan jadi apa nama yang best sikit. Yang sebut sekali je ada dalam tu maksud dia. Macam saya tu math. T tahu, U boleh urus, M motivasi, E empathy, S social. Kalau orang tanya saya ceritalah dalam pelaksanaan tu produk bahan tu macam mana kan. Sama juga bila kita berpanjang nama tu, dia ambil ruang yang banyak untuk tajuk. Last kali saya akan ceritakan macam mana nak memilih tajuk untuk buat kajian tindakan tu Okay, setelah melaksanakan. Okay, ni pun sama. Kita dah buat penyelesaian untuk kajian tindakan tu, tapi bagaimana cara untuk memerhati dan menyemak semula. Maksud dia itu tugas kita lah. Kita dah ada senarai semak yang sama. Tak dengar? Sekejap Okey, dengar tak? Dengar. Cikgu dah jadi garam ni dah tengah hari ni. Suara dah. Dengar. Okey. Cikgu dengar minta maaf sebab banyak sangat skrin kat sini. Cikgu dah tak tahu nak tengok skrin mana satu. Okey. Okey, macam ni. Setelah kita tengok soalan ni Kita relax-relax je Semput pula rasa ni. Setelah melaksanakan tindakan penyelesaian di atas, bagaimana caranya untuk saya memerhati dan menyemak tindakan berkenaan? Contohlah kan, cikgu dah buat plan A. Cikgu buat plan A tu, cikgu buat macam susun apa-apalah. Lepas tu, cikgu tengok plan A tu tak best, tak menjadi. Cikgu pergi ke
plan B lah. Plan B mungkin cikgu buat method lain pula. So kita tengok perubahan tu. Kalau perubahan tu dari A tak best, B dah nampak peningkatan. So benda tu kena direkodkan supaya nampak. Okay, nampak perubahan tu. Bubuhlah graf ke apa ke carta yang menunjukkan benda tu makin naik. Ataupun statistik kira persen. Ada cara dia. Ada cara dia nak kira tu. Saya tak boleh cerita semua dalam ni. Tak cukup masa 3 jam. Kena buat 14 jam. Okay, so saya cerita yang surface je. Surface. Okay, bagaimana mengutip data? Saya tanya, saya jawab lah ya. Data ni apa? Yang tadi itulah yang bila kita nak tengok, katalah nak tengok tingkah laku, kita buat senarai semak, kita catatkan ada ke tak ada benda tu. Hari ni, katalah hari ni nak tengok, pada hari ni, hari Isnin ni selalu murid mudi ni, dia 2 hari cuti, dia nak main sekolah kan, dia mulalah dia lihat-lihat dia nak datang kan. Nak tengok murid A dengan murid B. Hari pertama tu murid datang macam mana cara rupa dia. Kita dah buat senarai semak ni sebenarnya mudah, kita dah ada dah apa yang nak ditengok. Dan kalau ada benda lain yang luar biasa yang kita tak tulis dalam senarai semak tu muncul, itu yang special tu kamu tulis kat bawah tu catatan sikit. Murid A hari ni tantrum. Cikgu hampir terpelanting kena tendang sebab mengamuk sakan. Semalam apa tu, dari situ kita boleh tanya mak dia apa dia. Semalam pergi ke mana, tidur pukul berapa. Buat temu bual sikit. Temu bual tu dia jadi macam data sokongan, mengukuhkan. Tak menyiasat ni kenapa hari ni dia lain macam ni. Lalu dia dah okey dah, dia dah 3 bulan sekolah ni, kenapa hari ni dia macam ni. Tanya-tanya mak dia kata sebenarnya dia ni okey. Dia semalam lambat tidur, duduk di mak dia tak perasan dah bagi handphone kat dia. So mak nak pergi kerja pagi, mak paksa ambil handphone tu. Dia tak tidur rupanya sampai pukul 5. Mestilah dengan mak. Pagi-pagi nak pergi sekolah, dia dipaksa datang sekolah dan dia dah ngantuk semalam tak tidur. Nampak tak? Nampak something tak? Itu cerita zaman PDPR lah tu. PDPR lah lama, tiba-tiba kena main sekolah. Tu dia jadi macam tu lah, dah ketagih handphone pula. Zaman PDPR ni lagi banyak idea tau kalau korang pergilah duduk diam-diam memikirkan, akan nampak banyak idea. Ada dalam anak-anak murid kita. Okey. Takut tak cukup masa ni, dah pukul 11.10. Tapi yang slot 3 ni, cara menulis tadi ada